Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kesihatan Malaysia. Topik kita pada hari ini adalah kanser prostat. Kanser prostat adalah kanser ketiga yang kerap berlaku kepada lelaki di Malaysia selepas kanser kolorektal dan kanser paru-paru. Prostat adalah kelenjar kecil berbentuk kacang walnut yang terletak di kawasan tulang pinggul lelaki. Prostat terletak di bawah pundi kencing dan di hadapan rektum serta di sekeliling uretra. Uretra adalah tiub yang membawa air kencing dan air mani keluar daripada zakar. Fungsi utama prostat adalah menghasilkan cecair yang mengangkut air mani. Ketika proses ejakulasi, air mani dihasilkan di testikel, iaitu buah zakar, dan bergerak ke tiub kencing ataupun uretra. Dalam masa yang sama, cecair dari prostat dan vesikel mani juga turut bergerak ke uretra. Campuran mani dan cecair daripada prostat dan vesikel mani inilah yang menghasilkan ejakulasi melalui uretra dan keluar daripada zakar. Apakah itu kanser prostat? Kanser prostat adalah ketumbuhan yang berlaku dalam kelenjar prostat. Ketumbuhan dalam prostat boleh menjadi tidak berbahaya ataupun berbahaya. Ketumbuhan tidak berbahaya seperti bening prostat hyperplasia ataupun BPH biasanya tumbuh secara perlahan dan hanya berada dalam kawasan prostat serta tidak memerlukan rawatan langsung atau hanya perlukan rawatan minimum. Manakala ketumbuhan berbahaya ataupun kanser, ia agresif dan membiak dengan cepat serta boleh merebak ke bahagian tisu dan organ yang lain seperti pundi kencing, rektum, kelenjar limfa dan tulang. Sel kanser prostat boleh merebak ke bahagian organ lain apabila ia terpisah daripada tumor prostat dan lalu saluran darah atau kelenjar limfa untuk sampai ke bahagian organ lain. Apakah simptom kanser prostat? Pada peringkat awal, kanser prostat selalunya tidak menunjukkan simptom. Apabila kanser prostat sudah berkembang, ia akan menyebabkan simptom seperti susah kencing, aliran kencing yang lemah, darah dalam air kencing, darah dalam air mani, sakit tulang, hilang berat badan tanpa mencuba dan ereksi yang lemah. Apakah punca kanser prostat? Sehingga kini, punca terjadinya kanser prostat masih belum diketahui. Doktor tahu yang kanser prostat bermula apabila sel dalam prostat mengalami perubahan dalam bahan genetik ataupun DNA mereka. Sel DNA mengandungi arahan yang memberitahu sel apa perlu buat. Perubahan ini memberitahu sel-sel supaya tumbuh dan berpisah lebih pantas daripada keadaan sel yang normal. Sel yang tidak normal ini terus hidup dan sel sihat akan mati. Pertumbuhan sel abnormal membentuk tumor yang boleh berkembang dan menembusi tisu yang berhampiran. Sel abnormal ini juga boleh berpisah dan merebak ataupun metastasize ke bahagian tubuh yang lain. Kajian autopsi menunjukkan 1 dalam 3 lelaki yang berusia lebih 50 tahun mempunyai beberapa sel kanser dalam prostat. 8 daripada 10 autopsi kanser yang ditemui ini adalah kecil dengan tumor yang tidak berbahaya. Walaupun masih belum diketahui sebab terjadinya kanser prostat, terdapat banyak risiko yang dikaitkan dengan penyakit ini. Apakah faktor yang memberikan risiko kepada kanser prostat? Yang pertama, umur. Semakin meningkat usia lelaki, risiko mereka untuk mendapat kanser prostat menjadi tinggi. Kanser prostat jarang terjadi kepada lelaki bawah 40 tahun. Kerosakan kepada bahan genetik ataupun DNA sel prostat lebih cenderung terjadi kepada lelaki berusia 55 tahun ke atas. Sel prostat yang rosak atau abnormal boleh mula tumbuh luar kawalan dan membentuk tumor.
Usia adalah faktor terkenal untuk kanser prostat. Tetapi merokok dan berlebihan berat badan menyebabkan keadaan kanser prostat menjadi parah. Yang kedua, sejarah keluarga. Lelaki yang mempunyai sejarah keluarga menghidapi kanser prostat berisiko lebih tinggi untuk mendapat penyakit ini. Seseorang lelaki adalah 2 hingga 3 kali lebih berkemungkinan untuk mendapat kanser prostat jika ayahnya, adik-beradik lelaki atau anak lelakinya menghidapi kanser prostat. Risiko ini bertambah dengan jumlah saudara mara yang didiagnosis dengan kanser prostat. Umur apabila ahli keluarga dikesan dengan kanser ini juga faktor penting untuk diketahui. Yang ketiga, merokok. Kajian menunjukkan risiko kanser prostat menjadi 2 kali ganda untuk perokok tegar. Merokok juga menjadi penyebab kepada risiko kematian akibat kanser prostat. Walau bagaimanapun, sekiranya anda sudah berhenti merokok selama 10 tahun, risiko anda untuk mendapat kanser prostat akan menurun seperti lelaki bukan perokok yang sama umur dengan anda. Diet ataupun tabiat pengambilan makanan. Diet dan cara hidup memberi kesan kepada risiko kanser prostat. Tetapi ia tidak begitu jelas bagaimana. Risiko anda mungkin akan menjadi tinggi jika anda makan banyak kalori, lemak haiwan, gula halus dan tidak cukup buah dan sayur. Kurang bersenam juga menyebabkan kesan teruk. Obesiti ataupun berlebihan berat badan terbukti meningkatkan risiko kematian dalam kalangan pesakit kanser prostat. Satu cara untuk turunkan risikonya adalah dengan menurunkan berat badan dan kekal berat badan yang sihat. Apakah komplikasi kanser prostat dan rawatannya? Pertama, kanser yang merebak ataupun metastasis. Kanser prostat boleh merebak ke organ berhampiran seperti pundi kencing atau melintasi saluran darah atau sistem limfa ke bahagian tulang dan organ lain. Kanser prostat yang merebak ke tulang boleh menyebabkan tulang sakit dan retak. Apabila kanser prostat sudah merebak ke bahagian tubuh, ia masih boleh bertindak balas dengan rawatan dan boleh dikawal. Tetapi ia tidak sembuh sepenuhnya. Yang kedua, kencing yang tidak dapat dikawal ataupun incontinence. Kanser prostat dan rawatannya boleh menyebabkan seseorang hilang kawalan kencing. Rawatan untuk perkara ini bergantung kepada jenis dan tahap keterukan serta kebarangkalian ia akan pulih. Pilihan rawatan adalah pengambilan ubat, penggunaan tiub kencing dan pembedahan. Yang ketiga, disfungsi ereksi. Ereksi yang tidak berfungsi boleh terjadi akibat kanser prostat atau rawatannya, seperti pembedahan, radiasi atau rawatan hormon. Pengambilan ubatan, alat vacuum yang membantu dalam mencapai ereksi, serta pembedahan adalah pilihan untuk merawat keadaan ini. Bagaimanakah anda mencegah risiko kanser prostat? Anda boleh mengurangkan risiko kanser prostat jika anda memilih pemakanan sihat yang penuh dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Makan pelbagai jenis buah, sayur dan bijirin penuh. Buah dan sayur mengandungi pelbagai vitamin dan khasiat yang menyumbang kepada kesihatan anda. Sama ada anda boleh mencegah kanser prostat melalui makanan masih lagi belum dibuktikan secara tepat. Tetapi pemakanan seimbang dengan pelbagai jenis buah dan sayur dapat menambah baik kesihatan anda. Pilih makanan sihat berbanding suplemen. Tiada kajian yang telah menunjukkan suplemen memainkan peranan dalam mengurangkan kanser prostat. Sebagai ganti, pilih makanan yang kaya dengan vitamin dan mineral supaya anda boleh mengekalkan level vitamin yang baik dalam badan. Bersenam pada kebanyakan hari dalam seminggu. Bersenam menambah baik kesihatan anda secara keseluruhannya, mengekalkan berat badan ideal dan membaikkan mood anda. Cuba untuk bersenam pada kebanyakan hari dalam seminggu. Jika anda baru mencuba untuk bersenam, lakukan dengan sedikit dan teruskan usaha anda
sehingga anda boleh bersenam lebih lama setiap hari. Kekalkan berat badan yang sihat. Sekiranya berat badan anda sekarang adalah sihat dan ideal, usahakan untuk mengekalkan ia dengan memilih pemakanan seimbang dan bersenam setiap minggu. Jika anda perlu kurangkan berat badan, tambahkan senaman dan kurangkan jumlah kalori yang anda makan setiap hari. Tanyakan pada doktor untuk bantuan membuat perancangan penurunan berat badan secara sihat. Berbincang dengan doktor tentang peningkatan risiko kanser prostat. Jika anda mempunyai risiko yang sangat tinggi untuk kanser prostat, anda dan doktor mungkin boleh pertimbangkan untuk pengambilan ubat atau rawatan lain bagi mengurangkan risikonya. Beberapa kajian mencadangkan pengambilan 5-alpha reductase inhibitor ataupun perencat peredaran seperti finasteride iaitu Propecia dan Proshka dan dutasteride ataupun Avodart dapat mengurangkan risiko penumbuhan kanser prostat. Ubatan ini digunakan untuk kawal pembesaran pundi prostat dan keguguran rambut. Walau bagaimanapun, beberapa bukti menunjukkan yang mereka yang mengambil ubat ini mungkin mendapat risiko yang tinggi untuk mendapat jenis kanser prostat yang lebih serius ataupun kanser grade tinggi. Sekiranya anda bimbang tentang risiko mendapat kanser prostat, bincanglah dengan doktor anda. Pemeriksaan kanser prostat. Sekiranya anda dalam lingkungan 50 tahun, mempunyai sejarah keluarga penghidap kanser prostat dan mempunyai faktor risiko yang lain, mungkin anda boleh melakukan pemeriksaan kanser prostat. Antara ujian pemeriksaan kanser prostat termasuk Digital Rectal Exam ataupun DRE. Semasa DRE, doktor akan memakai sarung tangan dan menggunakan pelincir pada jari serta memasukkan jari ke dalam rektum untuk memeriksa prostat anda yang bersebelahan dengan rektum. Seandainya doktor menemui apa-apa yang tidak normal pada tekstur, bentuk dan saiz kelenjar prostat, anda akan memerlukan ujian seterusnya. Ujian Prostat Specific Antigen ataupun PSA. Satu sampel darah akan diambil daripada saluran darah di lengan anda dan dianalisis untuk PSA. PSA ialah satu bahan yang dihasilkan secara semula jadi oleh kelenjar prostat. Adalah normal untuk PSA berada dalam darah anda dalam jumlah yang sedikit. Sekiranya jumlah PSA adalah tinggi daripada jumlah biasa, ia mungkin menunjukkan terdapat jangkitan prostat, keradangan, pembesaran atau kanser. Diagnosis atau mengenal pasti kanser prostat. Sekiranya ujian kanser prostat menemui perkara yang tidak normal, doktor akan menyarankan pemeriksaan selanjutnya untuk menentukan sama ada anda mempunyai kanser prostat seperti ultrasound. Semasa ultrasound transrektal dilakukan, satu alat tumpul berbentuk seperti rokok akan dimasukkan ke dalam rektum anda. Alat ini menggunakan gelombang bunyi untuk menghasilkan gambar kelenjar prostat anda. MRI ataupun Magnetic Resonance Imaging. Dalam sesetengah situasi, doktor akan menyarankan scan MRI pada prostat untuk menghasilkan gambar yang lebih detail. Image MRI boleh membantu doktor untuk merancang prosedur bagi mengambil sampel tisu prostat. Prostat biopsi. Doktor akan menyarankan prosedur untuk mengambil sampel sel daripada prostat ataupun prostat biopsi. Pengambilan sampel tisu prostat adalah untuk menentukan sama ada terdapat sel kanser dalam prostat. Prostat biopsi selalunya dilakukan menggunakan jarum halus yang dimasukkan ke dalam prostat untuk mengambil tisu. Kemudian, sampel tisu ini akan dianalisis di makmal untuk mengenal pasti sekiranya sel kanser wujud. Mengenal pasti sama ada kanser prostat adalah agresif. Setelah biopsi mengesahkan kewujudan kanser, langkah seterusnya adalah mengenal pasti level agresif ataupun grade sel kanser tersebut. Doktor di makmal menyelidik sampel kanser anda
untuk menentukan beberapa banyak beza sel kanser daripada sel sihat. Grade yang lebih tinggi menunjukkan kanser yang lebih agresif dan boleh merebak dengan cepat. Antara teknik digunakan untuk mengesan tahap agresif kanser adalah menggunakan Gleason score dan genomic testing. Mengenal pasti sama ada kanser sudah merebak. Selepas diagnosis kanser prostat sudah dibuat, doktor akan memeriksa tahap kanser tersebut. Sekiranya doktor mengesyaki kanser anda mungkin sudah merebak keluar prostat, ujian pengesanan imej ini akan disyadangkan, iaitu scan tulang, ultrasound, CT scan, MRI dan juga positron emission tomography ataupun PBT scan. Bukan semua individu perlu lalui setiap ujian pemeriksaan ini. Doktor akan tentukan ujian yang terbaik mengikut situasi anda. Apakah rawatan untuk kanser prostat? Rawatan kanser prostat bergantung pada beberapa faktor seperti berapa pantas kanser membiak, sama ada ia sudah merebak, kesihatan anda secara keseluruhan dan juga potensi manfaat atau kesan sampingan rawatan. Kanser prostat grade rendah ataupun yang tidak agresif mungkin tidak memerlukan rawatan segera. Bagi sesetengah kes, rawatan tidak diperlukan sebagai gantinya. Doktor kadang-kadang menyarankan pengawasan secara aktif. Semasa pengawasan aktif, ujian darah berkala, pemeriksaan rektum dan biopsi prostat akan dijalankan untuk mengawasi perkembangan kanser. Jika ujian menunjukkan kanser anda sedang membiak, anda boleh memilih pembedahan atau radiasi untuk merawat keadaan ini. Pengawasan aktif adalah pilihan untuk kanser yang tidak menyebabkan simptom dan dijangka untuk tumbuh sangat perlahan dan terhad kepada ruang kecil prostat. Pengawasan aktif juga boleh dipertimbangkan bagi seseorang yang mempunyai keadaan kesihatan yang serius atau seseorang yang berumur lanjut yang sukar untuk menjalani rawatan kanser. Pembedahan untuk buang prostat. Pembedahan kanser prostat melibatkan membuang kelenjar prostat ataupun radical prostatectomy, beberapa tisu berhampiran dan sedikit limfa nod. Pembedahan adalah salah satu pilihan untuk merawat kanser yang terbatas dalam prostat. Kadang-kadang pembedahan dilakukan untuk merawat kanser prostat aktif dengan gabungan rawatan yang lain. Terapi radiasi. Terapi radiasi menggunakan tenaga kuasa tinggi untuk membunuh sel kanser. Terapi radiasi kanser prostat biasanya melibatkan radiasi daripada luar badan, radiasi yang diletakkan dalam badan, pembekuan atau pemanasan tisu prostat. Terapi yang menggunakan penggunaan suhu yang tinggi atau rendah dapat memusnahkan tisu prostat dengan pembekuan atau haba. Rawatan ini akan dipertimbangkan untuk merawat kanser prostat yang sangat kecil yang tidak dapat dilakukan dengan pembedahan. Rawatan ini juga boleh digunakan untuk merawat kanser prostat yang sudah membiak jika rawatan lain seperti terapi radiasi tidak berjaya. Terapi hormon. Terapi hormon adalah rawatan untuk menghentikan badan daripada menghasilkan hormon lelaki testosteron. Sel kanser prostat bergantung pada testosteron untuk membantu mereka membesar. Menghentikan bekalan testosteron boleh menyebabkan sel kanser mati atau tumbuh lebih perlahan. Kemoterapi. Kemoterapi menggunakan ubat-ubatan untuk membunuh sel yang membiak pantas termasuk sel kanser. Kemoterapi boleh dijalankan melalui saluran darah dalam lengan anda atau pengambilan pil atau kedua-duanya sekali. Kemoterapi boleh menjadi pilihan rawatan untuk merawat kanser yang sudah merebak ke bahagian badan yang lain. Kemoterapi juga boleh menjadi pilihan untuk kanser yang tidak memberi tindak balas kepada terapi hormon. Terima kasih kerana menonton channel Kesihatan Malaysia. Sila subscribe, like dan share channel Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan video menarik setiap minggu.